Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Saudara, kemunculan varian baharu COVID-19 yang dikatakan lebih cepat merebak berbanding varian biasa ternyata menjadi kebimbangan terbaru kepada semua pihak. Situasi itu sekaligus turut membawa kepada faktor kenaikan mendadak kes jangkitan COVID-19 di seluruh negara mutakhir ini. Varian baharu yang telah berjaya dikesan masuk di Malaysia melibatkan varian Afrika Selatan B1351, varian India B1617 dan varian B117 dari United Kingdom. Varian ini turut menjadi ketakutan semua memandangkan ia mampu merebak secara senyap. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah pernah menyebut sebelum ini bahawa kewujudan varian berkenaan yang lebih ganas dengan kadar kebolehjangkitan tinggi dan pantas telah menyebabkan kementerian dan pasukannya meneruskan pelbagai usaha menangani wabak ini dari terus berleluasa. Malah pakar kesihatan pekerjaan, kecemasan dan kesihatan awam Dr. Hanafiah Bashirun turut menyatakan kebimbangan mengenai kewujudan varian baharu ini. Situasi itu disifatkan beliau bukan sahaja merebak dengan cepat, malah seseorang individu yang dijangkiti boleh terus berada dalam keadaan teruk dan kritikal dalam tempoh yang cepat. Lebih menakutkan, ia mampu menyerang paru-paru pesakit dan menyebabkan sesak nafas yang boleh membawa kematian. Ada juga yang jenis VOC tadi itu tidak dapat dikesan walaupun melalui saringan pengambilan sampel hidung ataupun anak tekak. Jadi ini menjadikan satu kerisauan juga kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan ini belum ada lagi kajian boleh membuktikan ataupun menafikan vaksin yang kita ada sekarang ni boleh ataupun tidak melindungi varian baru. Akan tetapi walaupun selepas divaksinkan, SOP ataupun kawalan kendiri tetap sama, di mana pemakaian pelitup muka, penjarakan sosial dan juga penggunaan sanitizer adalah perlu diteruskan walaupun kita telah divaksinkan. Presiden Persatuan Farmasi Malaysia Amrahi Buang pula ketika dihubungi berpandangan cabaran besar kepada seluruh petugas dan warga Kementerian Kesihatan ialah bagaimana menangani perkara ini, sebaliknya memandangkan varian baharu terbabit mempunyai bahaya risiko berganda berbanding virus COVID-19 sebelum ini. Tambah menggusarkan, sebahagian pesakit yang dijangkiti tidak menunjukkan gejala seperti batuk atau demam tetapi hanya sakit sendi, berasa lemah badan, kelesuan dan hilang selera makan. Apabila seseorang itu tidak sedar bahawa dia telah dijangkiti oleh varian-varian baru wabak COVID-19 ini tanpa mempunyai apa-apa tanda penyakit atau simptom, maka dengan sendirinya individu ini tidak sedar bahawa mereka membawa virus tersebut dan mereka akan pergi ke mana-mana sahaja dan ini akan menyebabkan penularan wabak tersebut. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya kerana kita tidak dapat pasti apabila berlaku wabak, kluster ini datang daripada mana. Saya juga sempat menemubual dua bekas pesakit COVID-19, antara ikon penyampai radio dan televisyen juga pencipta kandungan media, Datuk Tuan Asmawi Tuan Omar serta Ayu Zainal yang juga editor berita meja bahasa Inggeris Berita Radio berkongsi tentang emosi dan situasi mereka berdepan jangkitan virus ini. Sewaktu saya dikesan itu adalah 3 hari selepas di swab test. Jadi saya terus kekal daripada awal mula saya di swab test sampai hari ketiga barulah saya mendapat keputusan dia, dan setelah itu saya teruskan kekal untuk berada di kuarantin rumah. Jadi pihak hospital menyarankan kepada saya untuk home quarantine. Jadi saya pun apa yang saya boleh lakukan, perbanyakkan minum air, makan bunga cengkeh, madu, lemon, air kelapa dan macam-macam lah, dan termasuk pengambilan vitamin C lah. Untuk kekerapan itu kita lebih kerap sikit lah. Jadi syukur alhamdulillah setelah 13 hari di kuarantin rumah pulih seperti biasa, itu atas kehendak dan juga iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada yang lain-lain, teruskan jaga jarak, pakai pelitup muka dan sebagainya sewaktu berada di luar. Masa kena COVID tu memang mula-mula dia akan otot saya lah. Saya rasa tekak saya rasa macam tak selesa tau. Rasa macam nak demam. Lepas tu lenguh, satu badan jadi lenguh. Sakit kepala, rasa nak muntah, rasa cirit-cirit.
Dalam hari yang ke-5 macam tu, saya mula hilang jeria bau. Diikuti dengan deria rasa. Lepas tu, rasa lemah selalu. Memang tak larat lah. Orang cakap nak bangun katil, nak pergi tandas pun tak larat masa teruk kena tu. Jadi saya nasihatkan kepada anda di luar sana, kalau anda rasa badan anda rasa something wrong ataupun rasa tak kena walaupun sedikit, pergilah ambil inisiatif sendiri, sebab memang betul kita kena jaga diri kita sendiri. Tak ada orang lain yang akan buat itu untuk kita. Jadi kita sendiri kena ada inisiatif, buatlah swab test. Ternyata kebimbangan mengenai penularan jangkitan COVID-19 yang lebih serius berasas apabila kerajaan atas nasihat Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan mengambil keputusan untuk melaksanakan penutupan penuh 14 hari terhadap sektor sosial dan ekonomi. Fasa pertama seluruh negara yang bermula esok hingga 14 Jun depan. Semoga keputusan yang sebesar dan sedrastik ini mampu menjadi jalan keluar bagi mengurangkan angka jangkitan harian kes COVID-19 yang terus mengganas. Tiada lagi kompromi kerana kita sebenarnya tiada pilihan. Gesaan kita mesti jaga kita perlu dilakukan sekarang. Sekian sahaja daripada saya, Fazra Yusof, untuk sumbangan Grandstand Selamat Pagi Malaysia, kembali kepada rakan di Angkasa Puri.